على التمسك برسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ عبد القادر ابن عبد المطلب المنديلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekat mana bawah ni? Muka 18 ke 17 lagi, 18 dah. Di mana? Betul mana tu? 17 ke 18? Tiga baru lagi. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahwasanya tiada sempurna memelihara farad itu malaikan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat, dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok, dan memelihara perut daripada memakan yang syubhat, dan daripada bersangatan kenyang, kerana yang demikian itu menyeru kepada zina. Semua tu Masya Allah. Kata musannaf rahimahullah ta'ala, dan ketahui olehmu ayyuhas salik, wahai orang yang salik, yang berjalan kepada Allah, berjalan untuk dapat makrifah khasah. Ketahui olehmu akan bahwasanya al-hal wa sya'n. Ambil tahulah, kata dia, bahwasa tiada sempurna, tiada hasil dengan sempurna memelihara farad itu, memelihara farad daripada yang haram. Kita duk mengaji bab farad, jadi cara nak syukurkan nikmat farad yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, ialah kita kena jauhkan dia daripada kerja benda haram. Maka semata-mata nak pera farad tu tak sempurna lagi. Dia kena ada tuacuai dia, kena ada benda yang menyokong dia. Wa sempurna. Tiada sempurna meliharakan farad itu malaikat dengan, nak sempurnanya,
Melainkan dengan, yakni dengan sebab memelihara akan mata, akan kedua mata. Maksud mata ni yang dipelihat kita, meliharakan pelihatan kita. Jaga mata jadi jaga pelihat, jaga pelihatan tu. Tu berarti orang buta ni ada mata pun dia tak kena jaga dah. Tak kena jaga dah. Mata dia ada tapi tak kena jaga dah ya. Pasal dia tak ada sifat pelihat dah. Tak kena bimbang dah dia. Tak kena bimbang dah buku ni. Kita hak ada sifat pelihat ni kena jaga dengan memeliharakan mata, dua mata, yakni sifat pelihat. Melihara takluk daripada melihat perempuan yang haram. Melihat perempuan bukan makna melihat semua badan dia, satu juzuk pun badan dia. Melihat yakni melihat akan satu juzuk, juzuk-juzuk. Tu juzuk-juzuk badan bagi perempuan. Kena kata gitu. Kita pelihara daripada melihatkan juzuk-juzuk badan bagi perempuan. Kalau tak tengok semua muka pun tengok kaki, tengok paha, tengok tangan, tengok lengan, tengok tekak. Tu tak mesti kena tengok semua. Sebab tu perempuan tu dengan cara maknanya satu juzuk daripada. Apatah lagi tengok dengan semua badan, sekeliling badan, aula lagi. Jaga mata daripada melihat, oh ni Allah, melihat juzuk perempuan. Perempuan mana? Sifat perempuan. Perempuan yang haram, yang diharamkan, yang Allah larang dilihatkan dia. Kena kepada perempuan yang ajnabiyah. Perempuan, maksud yang haram dilihat ni tulis itulah maknanya masuk dua tu. Masuk dua kerana tu masuk dua yang haram dilihat tu, yakni perempuan yang ajnabiyah, sama ada bimbang fitnah atau tidak. Dan perempuan yang mahram, dan lelaki apabila timbul syahwah dengan sebab melihatnya. Tu dia masuk situ tu dua. Bukan kata perempuan yang haram dilihat tu kena kepada anak dara kot tepi jalan tu saja tu. Perempuan yang haram dilihat tu haram berlaku. Satunya perempuan ajnabiyah, perempuan yang sah kita nikah dengan dia. Hak tu sama telah dah. Kita kata, kawan tak ada rasa poli. Tengok dia tu tengok tunggu kayu. Kita tak ada rasa po kita. Perempuan tu dia tak ada jangok mana. Kita tak ada timbul perasaan. Tu pun haram. Hak tu haram mutlakkan. Tak mesti kena duk nanti timbul syahwah atau tak timbul syahwah. Masalah tu retina tu. Hak tu tak boleh tengok semata dah. Masuk dalam dosa dah. Masuk dalam berdosa, dalam benda haram dah. Ataupun satu lagi kena kepada perempuan mahram, adik kita sendiri, ibu kita sendiri, atau sama lelaki, muda belia ke dan sebagainya. Apabila kita timbul syahwah dengan sebab kita melihatkan dia, haram tengok juga. Adik kita ni siaplah, kok mana ni aku, ya Allah, nafsu aku ni. Tengok adik sendiri pun naik angin. La ilaha illallah. Maka melihat itu pun haram. Maksudnya perempuan yang haram dilihat juga. Kena jaga mata daripada benda tu. Jangan kata perempuan hatta binatang. Kita tengok kucing kita rasa gerai. Orang tu orang panggil nafsu jadi balik dah tu. Nafsu dia tu jadi mengarut dah tu. Tu pun tengok kucing haram. Tengok kucing tu pun jadi haram juga.
Padahal asal dia mulut tengok belana tak ada apa, kita tu haram nisbah kepada diri kita. Sebab tu jaga mata daripada melihat perkara yang diharam dilihat. Allah, hak ning tak ada arah. Kena jaga sungguh. Dia mula sining lagi dah. Musanya sebut mata dulu ni kerana ning punca mula-mulanya. Punca mula-mulanya. Tu. Mata tu, hak mula-mula hak bawa pergi kepada paratnya mata. Parat wak kerja bila hati suruh. Tapi hati tak suruh kalau mata tak ada jadi heret. Mata tak heret, hati tak suruh. Bila hati tak suruh, parat tak tunai kerja. Tu ya gitu dah. Sebab tu kena jaga daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Allahu Akbar. Dia tak mesti kata kena tengok hak hidup-hidup. Tengok gambar tu pun tak boleh dah. Tengok gambar tu kalau melihatkan menimbulkan syahwat tu pun haram dah. Tu tak boleh. Tu kalau kita nak sempurna semua jaga syafarat kita lah. Sebab tu orang jaga mata ni dia selamat. Dia selamat. Dia selamat. InsyaAllah selamat. Tu dia selamat daripada tu. Dan memelihara hati. Ni nombor 2. Ia lepas pada mata tu hati buat kerja. Dia mula fikir khoya. Dan ni atop kepada melihara harta tu. Dia tak sempurnakan juga peliharakan farad itu, melainkan dengan sebab memelihara hati. Jadi sentiasa jaga hati. Maksud melihara hati ni, pelihara lagu mana? Pelihara lagu mana hati? Mata ni boleh kita ada pejai juga. Pelihara hati. Jadi sentiasa jaga hati. Sentiasa jaga hati. Jaga hati semua. Ingat semua. Sentiasa jaga hati, peliharakan hati daripada memikirkan rupa yang elok, memikir, mengkhayal, menggambarkan dalam otak fikiran. Tu memikir. Mengkhayal, duk khayal, duk perasa, duk khayal, duk menggambarkan dalam fikiran, dalam otak kita. Tu ya khayal dah. Golik ke dia boleh khoya tu apabila dia tengok mari dulu ke. Dia tengok mari dulu. Bila dia tengok orang hati dan tu Allah yang angkatlah. Terlekat sampai hati. Tengok di mata, mula-mula lekat sampai hati. Hak hati tu duk khoya. Aduh, rasa nak temu pula duk mana ya tu? Duk mana ya? Cari. Rasa nak khoya nak cari. Tu mula khoya. Kalau lalu kawasan tu mula ngita. Mula kita tengok pula lagu mana. Muka hati duk khoya mari tu semalam lagi duk khoya. Aduh, mana kalau takut jumpa pula. Takut jumpa pula dia kata. Lalu kok ni takut ada pula. Ada semua ti rumah dia kok ni dah. Hati kau tambah khoya. Wahakaza segala-gala lalu kok mata pun besar. Lepas pada tu hati mula mikir dan khoya. Fikir ke apa? Jaga hati daripada memikirkan rupa yang elok, rupa perempuan-perempuan yang elok. Kerana ghalibnya, ya maksud yang elok ni, yang elok bukan syarat tu. Yang elok tu bukan syarat. Jadi memikirkan rupa perempuan dia sama ada elok atau tidak. Kerana ghalib manusia, mesti dia sebut ni, yang elok ni kerana ghalib manusia dia nak khayah elok tu. Tu. Tapi orang yang macam jenis kuat-kuat, dia tak ada kira. Asal dia dapat tino dia tak bisa tepuk tino lama, tak bisa tengok tino lama. Temu hak udah pun dia khoya. Tu. Dia tak mesti kata yang elok situ, yang elok bukan syarat. Dia memikirkan rupa perempuannya. Rupa perempuan sama ada yang elok atau tidak. Tu maksud kita. Yang tak yang suku. Jangan khoya rupa ya. Tapi Musa sebut yang yangak kerana ghalib manusia je khoya hak tu. Khoya hak yangak tu. Budak tu saudara. Dia mungkin dia tengok darah dah dulu. Dia tengok darah mari dah. Tengok darah tu, darah ni, darah tu, darah ni. Lepas tu bila tengok orang tu, budak tu saudara dah. Saudara erat. Saudara. Dia khoya mari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu. Sebab tu orang yang Allah Ta'ala bala dengan gila darah tu satu ujian besar tu. Tu gila darah.
Orang tak gila ni dia tengok darah pun sekadar tengok kali tu dia tak kutip khoya. Tapi orang gila ni dia di fan club FC lalu dah. Tengok FC dok Tino sama Tino pun kadang-kadang tengok. Aduh. Hang tek ke dah. Tu. Darah gimana pun Allah turut gi. La ilaha illallah. Yang tu dia gila, jenis gila. Gila ke darah. Nak boleh lesen tak apa dah. Ambil dakat lesen tu. Ya Allah. Hak tu orang jenis tu kena uji besar lagi. Kita alhamdulillah ya Allah, kita alhamdulillah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Masya-Allah. Malaikat ada kat kita ramai-ramai ni boleh dia ada ni wallahu alam. You ingat habis nama darah. Orang tu nama tu, orang tu nama tu, orang tu nama ni. You ingat habis siapa ke pia tik fan dia. You ingat habis siapa kepada orang ni tu mai raya gapo tik. You ingat dia kata dulu fan yang nama pola ni fan baru pula. Cek dia tahu. Ni. Oh kita pun lagu tu. Hak tu hasil daripada memikir rupa dah tu. Memikir rupa dah. Waliyazubillah. Tu hati kerja. Hati kerja. Dan memelihara perut. Ni nama 3 mari perut. Kalau duk khoya pun dia perut duk lapar, dia tak gerak nak buat apa juga. Khoya tapi perut lapar. Khoya saja ya. Khoya saja ya. Tapi bila perut kenyih, situ mulai nak bawa kepada fitnah syahwat. Syahwat barat. Dan memelihara, ini atau pada memelihara mata ni, ya tertib dah musannetak ni, masya-Allah dah. Dan memeliharakan perut. Maksud melihara ni, menjauhi perut. Nak perhara lagu mana benda dalam. Menjauhikan perut kita. Menjauhi dan melihara daripada memakan. Jadi makan akan makanan yang syubhat. Yang tu bukan sifat pada makan, sifat pada makanan. Daripada memakan makanan yang syubhat. Perut kita jaga daripada memakan akan makanan yang syubhat. Kita ngaji lepas dah makanan yang syubhat. Tu. 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 Ya boleh kita tulis itu pada hari terlepas dah tu. Memakan yang syubhat tu, yakni kerana makanan yang syubhat itu. Kerana makanan yang syubhat itu, Allahumma salli ala sayyidina, membangkit kepada syahwat. Membangkit kepada syahwat. Walaupun perut tidak kenyang dengan dia. Walaupun perut tidak kenyang dengan dia. Masalah benda syubhat ni, walaupun perut bawa kenyang, tak ada kenyang sangat tu bawa pergi kepada syahwat. Kalau makanan yang halal serta tidak terlalu kenyang, ia bawa pergi kepada taat. Ia bawa pergi kepada ibadat. Tapi makanan yang syubhat walaupun sikit, dia bawa pergi. Tak nanti kenyang buku buat syubhat. Hak haram tu sama Allah lah. Tengok duk dia di malas maya ki duk isi benda haram le perut. Padahal tak ada kenyang ni, makan sikit je benda haram. Masa malas maya kena masa malas ibadat kena, masa malas mengaji kena. Jadi orang selalu ki makan dia benda yang halal, yang syubhat ataupun yang haram. Waliyazubillah min zalik. Sebab tu kita nak cek ni, ulama kata kita nak tahu kata makanan tu patut kita atau tidak, makanan syubhat tu atau makanan haram. Kita nak tahu kata makanan syubhat tak, kita makan tengok. Bila makan, lepas pada tu kita rasa rajin ibadat ke rasa khamalah. Kalau rasa khamalah, mula-mula tak rasa tepuh, ia tak jadi manfaat untuk kita. Kita gomos macam lama sekali temung ke, kita kata benda lama sekali. Kita duk jadi malas nak mengaji, nak jalan mari punya dia rasa tak gerak. Padahal nak depan balad dah. Rumah dah depan masjid dah. Nak pergi jemaah pun rasa malas. Tengok tu. Tak ada pasal apa aku tu.
Hak jauh sak ni rasa rajin mari boleh. Hak depan tangga dah tak jadi malah. Dia tak gerak. Allah Ta'ala tak beri taufik ki syubhat tu. Sebab tu dia jaga perut daripada benda tu. Memakan yang syubhat. Dan daripada bersangatan kenyang. Ini atop kepada memakan yang syubhat. Atop kepada daripada makan. Dan meliharakan perut daripada bersangatan kenyang. Bersangatan kenyang tu ini nisbah kepada makanan yang halal. Ini nisbah kepada makanan yang halal. Hak ni hak kira hak halal ni. Hak halal boleh makan, jangan kenyang sangat. Hak haram, hak syubhat walaupun sikit tak boleh. Jangan nanti siapa kenyang, sikit tu pun yang membangkit kepada maksiat dah. Adapun hak halal, dia tak akan bangkit kepada maksiat malaikat bersangatan kenyang. Hak tu bawa pergi. Kita makan nasi sepinggir, semata sepinggir bobok itu dia tak bawa pergi kepada maksiat lagi. Tapi cuba bubuh weeknya. Oh tu, tak lama. Malas juga, malas sepatu. Malas sepatu. Nafsu mula nak kuat belaka, gagah belaka. Tengok jadi gagah semua. Nak berjalan gagah, nak pergi derak, nak pergi berjalan, nak pergi derang ke tu rang ke ni pun jadi gagah. Gagah lah ke, masya-Allah. Kalau lapar nak start mutu pun tak gerak. Tu masa tak gerak nak pergi. Tengok tu ya sekat belaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia Allah. Kalau itu tak sempurna jaga farad, malaikat kena kita jaga 3 perkara tu dulu. Mata, hati, perut. Tu jaga benda tu. Bila jaga 3 perkara tu boleh, farad kita selamat, insya-Allah. Selamat farad. Sebab apa farad tak selamat? Kita tak jaga 3 tu. 3 tu tak terjaga, maka farad kita duk kerja dosa semua. Waliyazabillah min zalik. Tu dia. Kerana yang dimakian itu, ini ilat kepada tiada sempurna tu. Tiada sempurna. Tiada sempurna pelihara farad tu, malaikat kena jaga 3 perkara tu. Sebab apa? Tiada sempurna malaikat kena jaga 3 perkara tu. Kerana, dia kata ilat tu. Kerana yang dimakian itu, dimakian mana? Kerana yang dimakian itu melihat kepada perempuan yang haram. Itu. Kerana dimakian itu melihat kepada perempuan yang haram. Melihat kepada perempuan yang haram dilihat, tu dimakian. Dan mengkhayan hati kepada rupa yang elok, tu masuk belaka. Dan makan perkara syubhat dan bersangatan kenyang, tu dimakian tu. Kena David molek. Sebab ia benda tu dia sesat tu. Bukan kata ya semata-mata kerana dimakian itu kita semata-mata raja umum-umum. Kalau kita tak buat tafsir tu baik, kerana kita tak akan jadi tak nampak rupa menyeru. Tak nampak rupa menyeru. Gitu dobek tu jaga. Dobek tu jaga molek, dia jaga. Tak dobek tu dia baca gitu ya. Kerana dimakian, kerana tengok kepada perempuan, kerana khayati, kerana makan syubhat tu menyeru, menjadi sebab, menjadi tangga, membawa kepada zina. Menyeru kepada zina, membawa, menjadi sebab, menjadi tangga, mentarik kepada zina, kepada melakukan zina. Tu gitu. Orang jatuh zina ki mata tengok. Mata tengok. Hati khoya. Tu tengok Allah Akbar. Waliyazabillah min zalik. Jadi akhirnya tak selamat juga. Kalau tak zina pun benda lain. Lain pada zina.
liwat, keluar mani dengan tangan sendiri, itu masuk belaka. Kepada zina tu bukan semata-mata khusus zina tu. Menyeru kepada zina, yakni menyeru kepada maksiat farad. Tu maksudnya gitu. Maksud zina tu yakni menyeru kepada maksiat farad. Kecek lagu tu umum. Tapi musnah kecek lagu ni kerana dia nak kita tupu kepada lafaz zina tu, kerana hak ni berat sekali dah. Daripada segala maksiat farad tu, zina tu berat su. Zina tu dosa besar su. Sebab tu dia jaga menyeru kepada zina, jadi menyeru kepada maksiat farad. Lebih-lebih lagi berzina. Tu gitu. Tu zina tu sangat. Zina tu sangat. Jadi farad kita jadi jatuh pada maksiat tu, tiga perkara tu kita tak jaga. Allahumma ja'alna minal muhafizina li hadhihi thalathah ya Allah. Maka musannaf kata gang dimaksud itu menyeru kepada zina. Zina yang adalah ia. Ni zina, ni sifat kepada zina. Zina mana? Zina yang adalah ia zina tu. Adalah ia zina tu sebesar-besar daripada segala dosa besar. Sebesar-besar ni jadi salah satu daripada sebesar-besar. Bukan kata zina tu sebesar-besar. Kalau kecek sebesar-besar sungguh, syirik dengan Allah, hak tu sebesar-besar dosa besar. Tapi kira gimari, hak besar tu banyak pula. Maka sebesar-besar yakni salah satu daripada sebesar-besar. Kena kata lagu tu bawa makan. Tu. Lama kata orang tanya pas syirik lagu mana pula? Ada hak tu pun jadi agak sebesar-besar juga. Jadi hak sebesar-besar tu banyak. Tu dah. Hak besar tu banyak pula. Pembesar dia banyak pula. Tu. Big tu, hak big tu banyak. Bukan big tu sedap. Tu big tu banyak. Hak besar-besar dia banyak. Sebesar-besar daripada segala dosa besar. Dosa besar banyak. Sebesar-besar dosa banyak. Tapi sebesar-besar atas itlaqnya syirik dengan Allah. Syirik dengan Allah nombor satu. Hak tu tak ada dia boleh tanding dah. Tak ada siapa, tak ada dosa yang boleh tanding dah. Dosa syirik tu. Sehingga Tuhan tak ampun dah dosa tu. Tu. Maka sebesar-besar dosa besar, sebesar-besar daripada segala dosa besar yang banyak. Maka sebesar-besar tu dengan ijma' kalau dulu. Tu. Jadi sebesar-besar segala dosa besar tu dengan ijma' ulama, dengan tu takluk pada sebesar-besar segala dosa besar. Jadi zina ni masuk dalam sebesar-besar dosa besar dengan ijma' ulama. Kerana dosa besar ni kadang-kadang tak ada setengah-tengah tak ijma'. Tak ijma' kata masuk dosa besar tak. Juga dosa tu ada dosa semata. Tapi dosa besar tak benda tu. Kadang-kadang setengah ulama tak bilang. Ada juga. Tu. Sepung memaki ke orang. Kita maki ke demo. Dosa besar tak? Ada setengah kata dosa besar. Dia kata tak siapa tahu dosa besar lagi. Tapi dosa kecil. Walau dosa kecil pun bergantung dengan hakul adam. Hak tu tak ada berlaku ijma'. Tapi masalah zina, hak ni tak ada siapa khilaf. Sehingga kalau kita menafikan benda ni, menghalalkan benda ni, kufur kita. Kufur kita. Kerana ijma' ulama' di atas dosa besar dia dan di atas haram dia. Tiba-tiba kita pergi halalkan benda hak ulama' ijma' kata haram, maka orang tu kufur. Wa mislu dha kaman nafa li mujma'i aw istabaha lizina faltasma'i. Dalam Jawhar kata dia mengharuskan zina. Dia kata zina ni tak apa bagi kawan seorang haram. Jatuh kufur selalu dah. Kerana dia mengharuskan benda yang ulama ijma' kata haram dan menjadi dosa besar. Tu Allahu Akbar. Habis itu zina ni jaga weh Allah. Kita di hujung-hujung akhir zaman ni sepuk-sepuk. Tu. Ya Nabi kata la taqumus sa'ah hatta
tabshu waz-zina hatta yabshu waz-zina wa yaksurul khamru. Wa yaksurul khamr. Nabi kata, adalah hadis sebut, tidak berlaku kiamat lagi sehingga bersebar oleh zina dan sehingga banyak oleh minuman khamar. Lo ni boleh tengok dah. Kau dekat kiamat semata dah. Tengok duk jual tepi batas dah. Dulu ada lagi mari duk top 10 jual lagu tu. Lo ni top 10 jual tepi batas dah. Allah, kalau kiamat semata dah. Nanti tengok kau teruk pada ni lagi. Lepas ni teruk pada ni lagi. Wa emonya hok perung siap. Hok ni pun dah lah, hok siap dah tu dah. Tu. Tak lama. Dalam sewing pun ada lah dia. Nanti tengok. Tu. Kalau siapa le sewing jual air ketung tu gak, misalnya, tu, kau dekat kiamat lagi, teruk pada tok tank tepi atas. Dulu tak ada, tapi lah ni kau ada. Allah, Nabi tu kecek sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kau takut kata dekat sangat sebut nak pergi dah. Dah hadap Allah ke hujung semata dah. Dan Nabi kata wa hatta yabshu zina, sehingga sebar oleh zina, zina kau ramah, kau banyak. Dulu orang nak ke zina nusuk-nusuk. Lah ni tak kena tusuk dah. Buat dengan cara zahir. Buat dengan cara zahir. Dulu kita bunyi masalah zina tu lama sekali. Oh, dua tu duk main. Masa saya tu. Learning tu. Tu dia. Banyak. Allah. Ni kita tengok, oh banyak mananya. Kita ngita lebala. Nak temu mana? Banyak mana ya? Tak ada biar berzina. Ngita pok kakak subai ni. Cuba hidup ke patah. Wak tameru. Yang pakai piah. Wak pakai cuk tawada duduk. Ngai ikan. Boleh dengar? Boleh dengar, boleh tengok. Boleh tengok. Apa yang berlaku lah ni. Jadi kebiasaan. Allah. Itu dia. Oh. Dah. Takut. Kok risau mana dulu kering juga. Kering lagu mana? Mana nikah dak pergi dua orang ni. Kalau tak nikah lagi tak lepak sini. Tak lecau orang risau ni. Lah ni tak terik mana dah. Tak terik mana dah. Asal ke ada duit. Ada bayar tu tak apa. Teruk dah rumah kita pun. Tengok kau patah kau banyak. Dulu tak ada lagi resort tu dah. Tapi lah ni kau banyak mana. Tak lama kau narik ni penuh ni resort. Kau bertambah lagi zina. Tu dulu tu nak tengok orang nak salah siapa ke Phuket nak pergi duk berzina. Tu nak pergi jalan kot ni. Lah ni tak ada apa dah. Kat rumah kita pun belana dah. Waliyazubillah min zalik. Kemudian itulah tu. Kemudian daripada kufur dan membunuh orang. Ini nombor 3. Sebesar-besar daripada segala dosa besar, kemudian takluk kepada sebesar-besar. Jadi sebesar-besar segala dosa besar, kemudian daripada kufur. Jadi dosa kufur dan syirik. Hak ni nombor 1. Nombor 1 lagi. Kalau kira kelas ke, besar belaka, tapi nombor 1 sekalinya kufur. Jadi dosa kufur dan syirik. Dan membunuh orang. Jadi dan dosa membunuh orang. Jadi dengan ketiadaan sebenar. Bunuh orang ni jadi membunuh orang dengan ketiadaan sebenar dan berhak. Kita bunuh orang berat pada zina. Kerana yo mati tu. Had dia tu bunuh bala. Zina ni yang tak tafsir tu baik lagi. Kalau orang tu nikah dah dan tak nikah lagi, ya ada tafsir dia.
Kalau orang muda tak nikah lagi pergi berzina, ada hukum yang kerah kepada dia. Kalau sudah nikah dah pergi berzina pula, maka ada hukum rejam kepada dia. Tapi masalah bunuh orang ni tak bersih dah. Malaikat kena bunuh balas. Bunuh balas, malaikat bayar dia apabila dimaaf oleh waris. Oh, tak apa, tak ambil salah, tapi kena bayar dia. Tu pun berapa ratus ekor unta nak bayar. Tu bunuh orang tu. Tu waktu pun alhamdulillah kita selamat. Jangan bunuh orang ni, yo gila juga. Yo beratur juga tu bunuh ni. Kalau biasa bunuh orang dah jadi tangan tu jadi mudah. Mudah pula nak kerja. Kalau pisah kita panggil takik orang dah. Pasal takik orang. Tu. Pasal tiket orang, takik orang dah. Dia darah, tengok darah tu jadi setel duk ada. Dia beratur. Pisah tu dia beratur. Jadi rasa nak pula. Tu kalau bedil pun rasa nak bak sekali lagi. Tu. Jangan Allah. Sebab zina kat zina dia kena terada sekali. Rasa nak pula. Lepas nak. Tu ya Allah. Tu sebab tu dia tak boleh terah sekali pun. Taubat, lepas tu taubat dia kata. Masuk sejik. Lepas tu jangan terah sebab dia terah dah nak berhenti payah. Bokeh jalan nak berhenti tu jadi sempit sangat je jalan nak berhenti tu. Tu. Sehingga dia bini dah pun jatuh zina lagi. Zina dengan orang lain pula. Kerana belum pada bini dia berzina ada dengan Atina ya. Tu. Bila lepas pada bini pun dia sanggup nak zina dengan Atina lain lagi boleh. Tu dia. Habis telah berfirman oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 70, ayat rakam 97. 97. Berapa ayat sebenarnya situ? 2. 97, 98 pasal ke tak silap saya tu. Wasa 2 ayat ketiga situ Bukan 1 tu. Kau dulu cek cerak barulah kita tulis. Bukan 97 saja tu. Bukan 97 saja tu. Mana Al-Furqan, Asy-Syu'ara. Tu. Ayat berapa? 97. Walladhi 97. Bukan 98. 99. Pas setengah bagi 70. Walladhi tu. Tu. Just sebab tengok ayat kena tengok di belakang ke. Kalau kita tengok bunga depan tu kena kepada ayat belum tu. Bunga depan ayat tu. Yakni 68. Kita kata yakni 68 dan 69 dan 70 setengah illa man taba wa amana tu masuk dalam 70. Tu mana sekat mana ayat mula-mula asama yudha'ab lahul azabu yawman qiyamah wa yakhlud fihi muhana. 2 situ illa man taba. Allahu akbar. Habis tu nak cek juga semata-mata baca tu tak boleh nak cek.
70. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Furqan. Ni benda sikit-sikit yang tinggal. Ini Wahabi ni dia tak benda baik ni. Wahabi dah. Tengok sebut ayat pun tak kena dia kata. Tak nak mengajak orang. Padahal tak ada benda sikit sangat je pasal dia. Tapi dia nak cari buku semata. Demo tu jangan baik. Tu. Kita nak mengajar kok sejik melatak. Tengok sebut ayat pun tak kena. Bukan satu ayat tu. Ni hak ni dah buat tak ngaji Quran, tak pergi Quran hadis ni payah. Tu mula. Allah Akbar. Demo tu. Tu hak tu dah kena berat ngaji Quran, ngaji tafsir. Ni sebut ayat pun tengok. Allah. Padahal benda tu tak nak duk kutip kira. Tapi kita jagalah. Firman Allah Ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Sekat tu satu ayat. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhanan. Baca yakhlud fihi. Qiraah jumhur tu semua ittifaq yakhlud tu baca lagu tu qurra yang 7 baca yakhlud. Cuma duk khilaf betul kata yakhlud mati dah ke ropok baca domoh dah. Gitu je. Mengikut qiraah kita hafaz ni baca yakhlud mati dah yakhlud. Kalau syubah baca yakhludu fihi. Yang mengikut tu yakhludu sebab dia baca yudha'afu lagi dah. Ya khilaf betul tu je. Tu dalam ayat ni tu khilaf dalam qiraatnya qadaning je yudha'af ke yudha'af tu khilaf riwayat bacaan yudha'af ke yudha'af ada bacaan belakang tu ada yudha'af dan yakhludu ke yakhlud situ ya. Adapun yukhlad tu tak sabit malaikat dalam qiraah yang syazah. Ada satu qiraah tapi luar daripada qiraah yang 7 yang tak harus kita baca dengan dia. Maka tanggung musannaf tapi tak patut dah kena beki lalu. Yang kena tanggung dah. Kerana kalau tanggung pun dia tak boleh baca dengan dia. Kerana yukhlad ni maksudnya qiraah yang syad yang tak boleh kita beramal dengan dia. Yang kita beramal dengan 7 qiraah ya. 7 qurra tu je. Tu. Maka sini kita kata as-sawabnya yakhlud. Boleh kata gitu lalu. Yakhlud fihi muhana. Baca mula. Yudha'af lahul 'azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Illa man taba wa amana wa 'amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ayat hujung lepas pada tu. Tu. Allahu akbar. Ustaz ni buat mari tak habis ayat yang ketiga tu tak habis. Tak habis tu pun terjemah tak habis pula. Selagi buat ayat mari tak habis tak apalah buat ayat mari tak habis tu kerana you nak di mantabat. Tapi terjemah tak habis nanti tengok. Artinya arti firman Allah. Allah Taala katakan wallazi tu hendak sifatkan ibadur rahman lagi ni dah. Wa ibadur rahmanil ladzi dah. Ni sifat orang yang beriman lagi, sifat hamba Allah yang rahman lagi. Wallazi dan
Jadi dan hamba yang Rahman itu, dan hamba Allah Ta'ala itu ialah orang yang, tu buat gitu. Tu ialah mereka yang molek kita takdir molek wallazi, dan mereka, jadi dan hamba Allah itu ialah mereka yang, tu ialah mereka yang, lepas tu hubung gi. Moga Allah Ta'ala ada kecek sifat wa ibadur rahman. Kita tengok dalam ayat surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshu ala apa, yamshuna fil ardi, apa dia, apa dia, tau'an dah, tak ingatlah. Fa idza wa idza khatabahumun jahiluna qalu salama. Tu dia sifat orang yang beriman. Allah Ta'ala bersifat. Lepas tu doa atas kepada situ, walladzina la yad'u ma'allah, dan mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu, tiada mengibadat oleh mereka itu, tu Pak. Mereka yang tiada mengibadat oleh mereka itu, tiada mengibadat serta Allah Ta'ala, takluk pada mengibadat, tiada mengibadat serta Allah, dia tak beribadat. Musnad terjemah tu la yad'una ay la ya'buduna. Tu yang terjemah bagi satu tafsir tu. Mereka yang tiada mengibadatkan oleh mereka itu serta Allah Ta'ala, tiada mengibadat akan Tuhan yang lain, akan Tuhan yang lain daripada Allah. Dia tak ibadatkan Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Berarti ada lagi Tuhan yang lain pada Tuhan. Ada lagi kan? Tuhan yang lain daripada Allah ada lagi? Tak ada. Lepas Tuhan kata mereka tu tak ibadat Tuhan yang lain pada Tuhan. Berarti ada lagi lah Tuhan lain, tapi mereka ibadat kepada Allah, ya, tak ibadat kepada Tuhan lain. Begitu. Maksudnya gini. Maksudnya kata akan Tuhan yang lain tu, yakni buat gitu. Yakni mereka tidak i'tiqad. Mereka tidak i'tiqad bahawa ada lagi satu Tuhan yang berhak disembah, yang berhak disembah serta Allah Ta'ala. Dan mereka tidak syirik dan bersekutu pada ibadat kepada Allah Ta'ala. Tu makna dia. Tu makna dia. Bukan Allah nak royak kata ada lagi Tuhan banyak, tapi mereka tak nak beribadat kepada Tuhan lain daripada Allah Ta'ala, ya. Dia tak ibadat kepada Tuhan lain, dia ibadat kepada Allah je. Bukan makna tu. Jadi mereka tidak i'tiqad bahawa ada Tuhan lain lagi yang berhak disembah serta Allah Ta'ala. Tak ada dah. Allah je Tuhan. Allah je Tuhan yang berhak disembah, dan aku buat ibadat kepada Allah je. Tu makna la yad'u ma'allahi ilahal akhar. Tu makna dia. Maka Musa dia kata mereka yang tiada mengibadat oleh mereka itu serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain. Ni syirik dah ni, syirik dah ni. Ya, maknanya mereka tak syirik kepada Allah. Tak syirik kepada Allah. Dosa syirik nombor 1. Ni ulama faham sini kata bunuh orang itu nombor 2. وَلَا يَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Allah Ta'ala larang nombor 2, bunuh orang. Dan dia kata tiada membunuh oleh mereka itu hamba-hamba Allah yang Rahman, hamba Tuhan yang Rahman. Tiada membunuh oleh mereka itu, tak bunuh akan nyawa, jadi akan diri orang lain. Dia tak bunuh akan nyawa, akan diri orang lain. Makna nyawa ni kena ke makna diri orang. Dia tak membunuh akan diri orang lain.
Dia tak bunuh. Nyawa mana? Sifat pada nyawa. Yang mengharamkan Allah, yang mengharamkan oleh Allah Ta'ala, yang tidak membenarkan oleh Allah Ta'ala, mengharam dan tidak membenar, akan membunuhnya, membunuhkan nyawa tu. Tu dia. Bunuh orang yang Allah Ta'ala paharai bunuh. Orang yang Allah mengharamkan bunuh dia, maka mereka tak membunuh orang tu. Berarti ada juga orang yang Allah Ta'ala menghalalkan bunuh dia. Maka kalau bunuh dia tu, maka tak jadi dosa besar. Masalahnya, orang biasa ni, orang yang Allah Ta'ala mengharamkan, setitik darah orang beriman ni, lebih lagi orang beriman. Orang beriman. Setitik darah dia tu kena bayar. Ingat gitu sudah. Bukan sekadar nyawa. Setitik darah dia yang kita menitik tu, kena bayar. Ada harga di sisi Allah Ta'ala. Ni kita buat main-main je. Tu. Kita tapa demo titik darah, tubik darah. Setitik dua. Oh, besar di sisi Allah Ta'ala tu. Kena bayar. Harga tu, harga darah tu. Dia mahal di sisi Allah. Tak boleh kita buat main. Maka membunuh akan nyawa yang mengharamkan oleh Allah Ta'ala akan membunuhnya. Bunuh nyawa tu. Malaikan illa bilhaq. Tidak membunuh tu istisna pada tiada membunuh. Tiada membunuh malaikan dengan sebenar-benarnya. Illa bilhaq. Malaikan dengan sebenar-benar. Apa makna sebenar-benar? Apa makna tulis itu? Jadi malaikat dengan sebab yang dibenar oleh syarak. Malaikat dengan sebab yang dibenar oleh syarak. Tulis lagi. Seperti bunuh orang murtad. Daripada Islam. Atau bunuh orang yang berzina yang sudah kahwin. Apa tu banyak lagi lah Allah Ta'ala beri tu. Perang sabilillah. Tu bunuh akan kafir harbi, bunuh akan kafir yang memerangan Islam, memperangkat Islam. Tu hak tu dibenarkan oleh Allah SWT, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tertentu. Bukan semata-mata kita duk perang harbi semata nak bunuh orang ikut say. Hak tu mung syarat kata orang nak suruh dulu ukur dengan syarat dulu sebelum nak bunuh. Ni kita tengok orang kafir tepi rumah kita harbi ni bunuh bak oi. Bak kita kiri pula harbi tu bunuh bak mati. Sebelum nak kata harbi tu hukum molek, lepas tu bunuh tu pun dengan rupa mana? Rupa mana? Rupa perang mengikut syarat dia. Ataupun dibenarkan lagu ni. Masalahnya orang masuk rumah kita, dia mau nak bunuh kita dari kita dulu, bang, tak salah. Nak jaga diri. Hak tu orang panggil bunuh dengan cara sebenar. Dia mau dia nak berdiri dia kita dulu, bang, bunuh, mati dia dengan sebab kita jaga diri kita tu, maka tak salah. Tak salah. Tu masuk dalam orang panggil cara bunuhnya dibenarkan oleh syarak. Lain pada tu tak boleh bunuh orang main. Tu tak boleh bunuh. Maka Allah Ta'ala larang hak tu. Mereka hamba Allah Ta'ala ni orang tu, hamba tu yang Allah Ta'ala kasihnya orang ni. Tu dia. Dan hak kita naknya hak ni ya. Wala yaznun. Nak belakanglah tapi tupu kepada yang ketiga ni. Wala yaznun. Dan tiada berzina oleh mereka itu segala hamba Allah yang beriman. Tak berzina, tak kerja kejahatan zina mereka tu, tak zina. Tu
Ni tengok, kalau kita fikir, kalau kita tilik di segi balaghah ayat Quran ni, Allah Ta'ala kecek dengan la, takkid dengan la banyak kali. Padahal kalau kita kira boleh atah dah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahal akhar wa yaqtuluna an-nafsan wa yaqtulu atau pada yad'u tak leh. Makanya dia jadi nafi dengan la juga. Wa yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa yaznun. Gitu. Kalau kira boleh atas dah. Tapi tu ada la pula. Nak royak kata tiap-tiap dosa ni ada azab yang tertentu bagi diri dia. Tiap-tiap dosa besar ni ada azab khusus hak dia. Bukan kata supa dak, tak supa. Tak supa. Azab lain-lain. Azab lain-lain. Azab masalah syirik lain. Azab masalah bunuh orang baik lain. Azab masalah zina lain. Lain tu. Habis tu dia buat sekat-sekat dengan wala tu. Masya-Allah, Al-Quran. Tu. Tu. Tiada berzina mereka itu dan tiada berzina oleh mereka itu. Habis sekat tu 3. Di sini kan setengah ulama ambil ayat ni buat dalil kata nombor 1-nya dosa besarnya syirik dengan Allah. Nombor 2-nya bunuh orang. Nombor 3-nya berzina. Pergi daripada ayat ni. Tu. Habis itu lepas tu Allah Ta'ala katakan, wa man yaf'al zalika yalqa athama, dan barang siapa mengerjakan akan yang dimakian itu, barang siapa mengerja, buat, melakukan akan yang dimakian itu mana? Dimakian itu mana? Maksud dimakian itu tu yang hidup pakai kata zalika rajak bertiga tu belaka tu. Zalika rajak kepada salah satu daripada tiga tu. Kalau kita faham isyarat dengan zalika, nampak-nampaknya kena nanti cukup buat 3 tu lah, barulah dapat azab, barulah masuk neraka. Tu dak. Tu buat gini, mengerjakan akan yang dimakian, jadi akan salah satu daripada yang dimakian. Barang siapa mengerjakan akan yang dimakian, jadi akan salah satu daripada yang dimakian. Apa dimakian? Apa maksud dimakian? Yakni dimakian syirik dan membunuh orang dan berzina. 3. Siapa dia pergi kerja salah satu daripada 3 tu, dia tak zina, dia tak bunuh orang, tapi dia syirik dengan Tuhan. Ataupun dia tak syirik dengan Tuhan, dia pegang Tuhan satu, ibadat dengan Tuhan aja, tapi dia berlaku zina. Atau tak zina, tak syirik, tapi bunuh orang. Siapa dia pergi buat salah satu daripada yang dimakian, Allah Ta'ala katakan yalqa asama. Tengok yaf'an tu fi'il syarat, dia jazai dengan man tu amil syarat, amil jazai. Amil jazai, dia menjazamkan 2 fi'il. Yaf'an tu fi'il syarat, jazai juga. Yalqa fi'il jawab, jazai juga, tapi jazai dengan hadzah huruf illat. Asalnya laqiya yalqa ada alif, lepas tu bila jazai dengan hadzah huruf illat, yalqa, maka itu fi'il jawab, jazai juga, tapi tak serupa rupa jazai dia. Nampak tu dah? Maka musannaf kata barang siapa mengerjakan akan yang dimakian itu, nascaya, jawablah tu, nascaya berjumpa ia barang siapa yang kerja tadi tu, ia akan berjumpa. Maksud berjumpa ni merasa, dapat merasa, bukan makna jumpa saja tak rasa tak apa. Baik tu jumpa azab, tengok azab je, tak ada rasa. Makna dengan berjumpa jadi merasa. Nascaya merasa ia barang siapa tu akan berjumpa dan boleh kecap, boleh rasa akan seksa asama, berjumpa akan seksa, wal iyazabillah min zalik. Musannaf terjemuh asaman dengan mana iqaban, jadi seksa. Satu tertafsir ulama tafsir asaman dengan mana iqaban, jadi berjumpa akan seksa, ia akan boleh kecap seksa. Allah Ta'ala kata jika kerja mana-mana ia akan kecap seksa. Nak kecap tak seksa? Tak sih. Tu wal yazah. Ni orang panggil wa'id ni, wa'id. Tu. Dia nak ku, Allah Ta'ala ku, bukan ku dia buat sungguh, tapi nak mempertakutkan kita. Tu.
Berjumpa ia akan seksa. Lepas tu musannaf kita buat likungan lagi dia kata kan. Atau isyarat kepada tafsir yang lain. Isyarat kepada tafsir yang kedua. Ada ulama tafsir lagu ni. Makna asaman tu bukan makna seksa. Asaman tu ialah akan telaga. Ni atau ni atap kepada akan seksa tu isyarat kepada tafsir yang kedua. Kalau kita tengok lain tafsir At-Tabari tu juga ada sebut tafsir ni. Jadi nas saya berjumpa ia barang siapa tu akan siksa, ataupun berjumpa ia akan telaga, akan satu lubuk, akan satu carak di dalam api neraka Jahannam, wadi fi Jahannam. Satu telaga, satu lubuk, satu carak dalam api neraka Jahannam. Jadi ada satu riwayat lagi, jadi carak yang mengalir padanya nanah-nanah ahli neraka. Telaga tu jadi carak yang mengalir padanya nanah-nanah ahli neraka. Bawah tu dipenuh dengan nanah. Lepas tu mengalir carak tu. Allah Ta'ala capak tahu dalam tu. Maknanya lazim neraka tu sedar. Duk lepas tak lubuk nung pula selagi. Tu asaman pada satu riwayat. Allah Akbar. Jaga tu dah. Mereka tu Allah Ta'ala kata kerja benar tu ia akan dapat siksa ataupun akan temu telaga dalam api neraka. Ada juga laga dia. Ayat ada ke? Ada. Ayat gapo? Ayat nanah, ayat danah. Ahli neraka. Allah Akbar. Tak kering ke kena api? Dia tanya nanti jumpa. Waliyazubillah, tak saya temu. Tak saya jumpa. Tu. Bentuk otak tak fikir. Dalam syurga ni dah. Dalam syurga ni Nabi kata kena mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nabi kata dalam syurga ni ada benda yang mata tak biasa tengok. Di dunia ni tak ada peso. Dalam syurga tu ada perkara yang mata di muka bumi ni tak biasa tengok benda tu. Seperti kita ni kan, ada benda yang di Amerika yang kita tak bisa tengok, tapi orang Amerika bisa tengok. Dan benda di negeri kita yang kita bisa tengok, tapi orang Amerika tak bisa tengok. Tapi dalam syurga, semua ahli syurga tak bisa tengok benda tu. Tak bisa tengok, kata ada. Wala uzunun sami'at, dan tak pernah dengar oleh telinga. Suara-suara syurga tu. Dalam dunia ni tak ada telinga apa bisa dengar suara tu lagi. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tak ada terlintas dalam hati manusia kata nak ada benda tu dalam syurga. Hak tu Nabi kecek syurga, sebaliknya neraka pun sebab tu. Neraka pun ada siksa yang la ainun ra'at, yang tak pernah tengok siksa tu oleh mata-mata di dunia ni. Dan tak bisa dengar suara siksa tu oleh telinga di dunia ni. Dan tak bisa terlintas kata nak ada siksa gitu. Dari neraka pun sebab tu ya. Jangan kata pihak kata syurga saja, neraka pun serupa. Allah ada juga siksa lagu ni, ada juga kepedihan lagu ni, ada juga suara lagu ni, ada juga tak bisa terlintas kata nak ada siksa tu. Sebab tu bila sebut azab tu wal iyazabillahi min zalik, minta berlindung dengan Tuhan semua. Wa na'uzubillahi min zalik. Wa na'uzubillahi min zalik. Dengan lapar kufur, dengan lapar azab neraka, wal iyazabillah. Wa iyazabillah. Minta jauh dulu. Tu Allah Ta'ala kata dah. Jumpa ia akan siksa atau akan telaga dalam api neraka Jahannam. Yudha'af, badan pada yalqa. Yudha'af, badan istiman tu, badan istiman pada yalqa. Yalqa athama yudha'af lahul azab, digandakan baginya, bagi barang siapa tu diganda. Allah Ta'ala ganda bagi dia, digandakan baginya akan siksa. Akan siksa. Apa makna diganda? Bukan diganda ditambah-tambah berlapis-lapis gitu. Awak gitu, hak tu dinamakan zalim. Namakan zalim. Allah Ta'ala janji dah, ya tak zalim. Ni kita buat dosa banyak ni, Tuhan kandung siksa. Aduh. Hak tu bukan Tuhan. Tuhan tak buat lagu tu. Maksud diganda siksa. Adapun pahala tu ya ganda sungguh. Waksa ya boleh 10.
Waksa boleh 10, waksa boleh 10. Tu pahala dia ganda, tapi siksa dia tak ganda. Wak dosa boleh ya lah dosa. Lepas tu siksa pun kau dosa tu ya, dia tak ganda dah. Tapi maksud diganda di sini yakni buat kita. Diganda bagi yakni diberikan siksa munasabah dengan dosa yang dikerjakan buat kita. Yakni diberikan siksa munasabah dengan dosa yang dikerjakan. Ya ganda sungguh. Kalau buat syirik, besar berat tu lagi. Kalau berzina berat ni. Kalau bunuh orang berat lagi. Kalau syirik berat tu. Hak ni dia ganda ni semakar dengan ayat Quran hak tu. Apa dia? Jazaa'u wifaqa. Allah Taala kata balasan yang muafakat dengan amalan. Amalan hak berat, jahat teh hak berat, balas hak berat. Tu. Sebab itulah syirik tu dia tak witubik daripada neraka dah. Kerana dalam neraka ni tidak ada siksa yang lebih berat daripada berkekalan dalam neraka. Dosa yang paling berat sekali ialah berkekalan dalam neraka. Maka padai dengan syirik. Syirik yang jadi sebesar-besar dosa, yang Tuhan tak ampun dah. Maka balasan dia semakar. Balasan dia semakar dengan siksaan. Tu. Allah Ta'ala kata jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka di dunia tak biasa, dia tak harap kata nak dapat balasan di akhirat. Sebab tu dia kerja maksiat dengan cara senang tu. Lalu tu Allah Ta'ala kata Tuhan nak balas dengan munasabah dengan amalan tu. Kerjaan. Hatu makna diganda. Jangan dia faham kata, oh kita buat ni Allah Ta'ala tambah. Lepas pada 10, 100 ganda. 1000 ganda. Hak tu bukan. Hak tu namanya zalim. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah Ta'ala kata kan? Allah Ta'ala kata wa ma zalamnahum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tidak zalim pada hari kiamat. Kami tak zalim mereka, tapi mereka zalim diri mereka sendiri. Sebab diri mereka tu wakwi di kami tu azab dia tu. Dengan sebab dia kerja benda tu, kami tu azab dia. Sebab tu kami tak ada zalim. Mereka zalim diri mereka sendiri. Allah Ta'ala kata. Allah. Tu. Yasmaka. Jaga molek. Digandakan baginya akan siksa. Bila diganda tu? Takluk pada hari kiamat. Diganda pada hari kiamat. Allahu Akbar. Wal'iyazabillahi min zalik. Lepas tu wa yakhlud fihi muhana, dan berkekalan. Ini atap kepada berjumpa belaka tu kalau kita kira. Diganda atap kepada diganda tu. Diganda baginya akan siksa dan berkekalan ia barang siapa tu berkekalan padanya. Pada apa? Pada apa? Yakhlud fihi fi apa? Padanya pada siksa tu fil azab. Yakhlud fihi fil azab tu. Maksud azab tu kena kepada siksa dan berkekalan ia padanya pada siksa tu, berkekalan. Tu domain rajak molek. Berkekalan ia padanya pada siksa tu. Hak ni tu ada orang tanya pula. Allah, berkekalan lu ke? Berkekalan tu nampak berat belaka tu. Tak. Hak berkekalan ya. Syirik ya. Hak berkekalan syirik ya. Berzina tak berkekalan. Kalau dia ada iman dengan Allah Ta'ala, dia akan masuk syurga juga satu hari nanti. Bunuh orang pun tak berkekalan, maka sini kena tulis berkekalan padanya, yakni tulis situ pada berkekalan. Berkekalan azab itu nisbah kepada mereka yang kerja semua
tiga-tiga perkara itu atau mereka yang syirik dengan Allah. Adapun itu bunuh orang dan berzina, maka tidak berkekalan dalam neraka dengan kerja dua itu. Habis dengan kerja dua itu. Tu jaga. Hak Allah Ta'ala kata yakhlud fihi, berkekalan nisbah hak mana? Nisbah orang kerja tiga tu berlaku. Maka bila kerja tiga tu dia masuk syirik lain tu dah. Ataupun dia kerja saja daripada tiga tu, iaitu dia kerja syirik ya, orang tu akan berkekalan padanya, pada siksa. Adapun orang hak kerja lain pada tu, Allah Ta'ala ampun lagi. Ada satu harap pengen nak masuk syurga lagi. Tu pun jangan kita wasedak. Oh, boleh masuk syurga juga. Masuk syurga juga. Tahu di mana? Tu pun takut duk mati dalam hal maksiat tu. Mati dalam hal kupur ke mana. Tak tahu lagi. Sebab tak boleh sedap juga. Tu. Jangan duk buat sedap. Kadang satu hari neraka tu. Alfasanatin min ma ta'udun. 1000 tahun hak dunia. Masa sehari dia. Lepas tu, tak kira orang berzina tu yang nak siksa sehari. Tak kira dosa bunuh orang tu yang nak siksa sehari di akhirat. Tapi kalau sehari tu 1000 tahun dah. Hak kita nak bilang Allah Ta'ala kata. Kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Tu 1000 tahun. Masya Allah. La quwwata illa billah. Neraka satu-satu neraka dalam hadis sebut di patak dia dan di mulut neraka. Di mulut dia di mulut di biranu. Di mulut neraka di atas tu. Sampai ke patak, kalau dipegang, dilepar batu suti daripada atas tu, nanti akan jatuh batu tu kepada patak neraka tu setelah lalu 50 tahun. Baru siapa bup. Pegang batu tu. Puluh tahun baru bup ke bawah patak. Satu lubuk neraka. Dan Allah Ta'ala tak berhenti tambah ahli neraka, malaikat penuh neraka tu. Lepas tu neraka tu mulut sama. Bila tahu ahli neraka masuk, bup. Hal min mazid? Neraka kata, hal min mazid? Suara bunyi neraka tanya, ya Allah, ada lagi? Ada tambah lagi ke? Hal min mazid? Bungu sehingga penuh neraka. Badai. Bila lipah satu lubuk dah. Juga neraka kata. Dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi sebut, sehingga Allah Ta'ala hatta kakinya ha situ. Wahbi pergi kata kaki sungguh. Allah Ta'ala hatta kakinya atas neraka. Maka lipah neraka, cukup neraka, tak usah dah. Tak usah sama orang dah. Hatta kaki. Wahbi kata tu ambil kaki tak datang neraka. Maka neraka pun tak sih. Maksud hatta kaki, hatta jamaah yang terakhir. Hatta geruk sutai gibuk lipah. Penuh mulut neraka, kata ubud. So, duduk situ. Duduk situ. Waliyahzubillah min zalik. Tu. Pas apa nak tepuh? Tepuh meh. Waliyahzubillah min zalik. Dan berkekalan ia padanya, pada siksa tu. Dihinakan dia. Han keadaan ia, han pada ia tu. Han keadaan ia tu, orang yang berkekalan
Di dalam siksa neraka tu dihinakan dia. Dalam keadaan dihinakan dia akan orang tu, akan orang itu, akan barang siapa saat itu, dihinakan dia. Apa makna dihina sini? Yakni dihina sebagai hina yang lebih daripada kehinaan azab. Ni orang panggil. Jadi dihina sebagai hina yang lebih daripada kehinaan azab. Ya azab tu hina cekak dah. Kena azab tu hina cekak dah. Dihina dah. Tapi Allah hina lebih lagi daripada kena azab tadi itu. Lagu mana? Tulis tambah. Dengan bahawa dimakikan dia oleh malaikat. Dengan bahawa dimakikan dia oleh malaikat. Dan dilekehkan dia. Kok malaikat agaknya bakal lihat maki. Padan kamu. Allah bertambah hina. Kena azab ni cekak dah hina. Kena maki kata di malaikat pula. Oh, orang kita hina cekak. Tu. Nah, lagu tu. Ya tambah hina. Tumuhanan tu makna dihina tu bukan makna hina biasa. Dihina akan sebagai hina yang lebih daripada hina azab dulu. Kerana di azab tu pun cukup dah dapat kehinaan. Tapi Allah Ta'ala kata muhanan, dihina tambah. Dihina tambah. Kena maki kata pula. Malaikat ni sebelum padanya jet turun, dia tanya dulu. Itu kan? Malaikat Malikul apa nama Malik Zabaniyah, dia tanya. Hei, buat mu Ni. Masa duk dunia kita tu tak ada orang duk mengajar lagi nah. Nabi tak ada ayat lagi nah. Tak bisa dengar ayat Quran ke nah. Buat kena masuk neraka ni kan. Oh, qalu apa dia? Dalam ayat Quran kata apa dia? Malakul Maut kata kan. Malakul Maut kata bukan Malakul Maut, Zabaniyah, Malik Zabaniyah. Qalu bala. Tu. Apa ada ayat Quran dalam surah Tabarak pun ada dah. Sabarakal lazi tu. Tu. Tak ada lagi ke orang yang duk ngajar je kata ada dah. Tu. Lepas tu akhirnya dia kata Allah, walau apa nama? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi azabin. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna apa? Fi tak ingat Allah. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Kena. Mereka kata, kalau kami, adalah kami di dunia hari itu dengar perhati sikit ke orang duk mengajar royak, atau fikir sikit ke dia mau duk sebar duk royak agama. Kalau fikir sikit, ma kunna fi ashabis sa'id, tentulah kami tidak jatuh neraka lagu ni. Kata susah gitu ya, maka tambah hina. Muhanan, Allah Ta'ala kata dihina. Malaikat, ada jalan keluar. Dalam hal sepit-sepit pun ada jalan terbit. Tu ada tempat break, ada jalan ukar dia. Alhamdulillah. Allah Ta'ala kata kena yudha'af lahul azabu yalqa athama, yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Illa malaikat. Puak ni selamat. Tak apa puak ni. Puak ni Allah Ta'ala tak capak ke dalam neraka. Illa malaikat mereka yang taubat. Illa man taba. Mereka yang taubat. Jadi sebagai taubat nasuha. Mereka taubat bukan astagfirullah mulut saja. Mereka yang taubat sebagai taubat nasuha. Ini isyarat lafaz taubat ni. Ini isyarat bahawa aqabah taubat itu lebih berat daripada aqabah ilmu.
Kita ngaji yakin saja dah. Tu pun nak sampai situ tu berat dah. Dalam tahu dah tu kata haram. Tahu dah kata berdosa. Tahu dah kata kena azab. Nak boleh taubat daripada kesalahan itu besar lagi, berat lagi. Sebab tu Imam Ghazali sebut aqabatul taubah nombor 2. Aqabatul ilmi nombor 1, aqabatul taubah nombor 2. Taubat ni berat pada tahu lagi. Ngaji-ngaji tahu tapi nak taubat daripada dosa tu berat lagi. Illa man taba, mereka yang taubat. Dia tahu dia taubat daripada dosa tu. Taubat daripada dosa. Lepas tu wa amana, musannaf tak sebut. Dia kecek yang taubat gitu. Lepas tu jadi dan tambah habislah. Mereka yang taubat dan beriman. Dan beriman ia. Gitu. Dan beriman ia. Tambah habis. Sempurna hak dia tu. Yang moga dia buat orang iskat tu dah. Wa amana, dan beriman ia. Lepas tu ayat lepas pada tu wa amila solihan, berkir mari lagi lah. Maka di sini orang panggil jalan keluar. Bagi segala dosa, banyak mana dosa sekalipun, jalan keluarnya di sini. Allah Taala waktu ukar masalah sama. Ya wayak masalah, payah wayak jalan ukar wi. Malaikat orang taubat, lepas tu taubat dah beriman molek wa amal wujud. Tu amal wujud. Maka wa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka hak taubat tu Allah Taala akan tukar kejahatan yang semula buat jadi kebaikan pula. Akhirnya limpah dengan kebaikan pula. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah Taala yang sangat mengampun. Allah Taala kata tu, Allahu akbar. Digandakan baginya azab mereka yang beriman. Yang taubat dan beriman. Berarti yang situ ni kan jaga ke iman ni penting. Iman ni penting. Nombor 1. Sebab bila selamat iman tu, insya-Allah ya taubat ni syarat ke apa? Syarat masuk taubat ni syarat bagi lepas daripada neraka. Tapi iman tu syarat bagi lepas dari berkekalan dalam neraka. Tak serupa tu. Kalau kita buat dosa, akhirnya kita taubat, lepas tu mati. Lepas pada taubat tu mati lalu dah. Oh, dia tu at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang taubat supaya tak ada berdosa dah. Akhirnya masuk syurga tu. Tak nak masuk neraka dah. Maka taubat ni syarat bagi lepas dari neraka. Tapi amanah ni, beriman ni syarat bagi lepas dari berkekalan dalam neraka. Kerana kalau kena neraka pun dia ada iman, dia masuk syurga tak? Dia tak berkekalan. Itu syarat, itu dalil kata iman itu tu nombor 1, lebih daripada taubat lagi. Beriman tu lebih penting. Iman tu kena jaga molek. Iman tu kena jaga molek. Lepas tu amila solihan tu turut bagi belakang. Aman tu orang panggil bila iman dan aman tu bawa sama taraf dengan taubat pula. Sama taraf dengan taubat. Habis itu tu jaga Allahu akbar. Sebab tu kena jaga molek weh. Kalau kita ngaji usuluddin misalnya, ulama kata akil ni fasik, tak kubur, tapi fasik. Orang tu orang fasik, lagi mubtada', i'tikad lagu tu i'tikad fasik. Ingat, fasik pada bab i'tikad tak serupa fasik pada bab fiqh. Dia berat fasik bab i'tikad lagi. Orang tu tak semaya, orang tu fasik. Duk fiqh kata. Orang tu tak puasa Ramadan, orang tu fasik, duk fiqh kata. Tak dia nak jadi saksi tak leh. Nak terima saksi dia tak leh. Tu. Orang tu pegang tu hai atak rah. Fasik tu usul kata. Tu kita ambil satu pendapat dah tu. Fasik tu usul kata.
Fasik. Tapi yang ni fasik i'tikad dengan fasik fiqh tak serupa. Walaupun fasik fiqh ni orang panggil fasik yang tak bawa kepada kufur, murtad, tapi dosa besar. Tapi fasik i'tikad ni orang panggil walaupun tak kufur tapi tak selamat buku akidah. Sebab tu kena beringat molek fasik pada i'tikad ni kerana dia bergantung dengan iman. Fasik i'tikad ni dia gantung dengan iman. Fasik fiqh ni dia gantung dengan amal. Maka hak gantung dengan iman tu lebih penting daripada hak amal. Tu dia. Orang tanya, buat i'tikad Tuhan duk atas tu, belah atas ni masuk syurga ke tak? Kita kata kalau Tuhan kesian belah yang masuk, tapi harapan nak masuk ni jadi sepek sikit. Harapan nak masuk ni jadi rasa sepuk sikit. Kerana dia tahap sekurang-kurangnya dia tahap fasik dah pada i'tikad dia. Harapan lepas daripada berkekalan tu. Tu bahaya. Sebab tu ngaji usul ni penting lebih. Nombor satu maknanya, nombor satu kira nombor satu usul tu. Fiqh nombor dua. Padahal dua tu berekeh. Tapi bila ngaji mana kalau pilih mana-mana sah. Mu boleh pilih tu. Dia mau kata, aku pilih mu dua ya. Ngaji usul ke ngaji fiqh? Tak boleh ngaji dua-dua. Aku nak pilih ngaji sah je. Kerana utama ngaji usuluddin. Kerana bila amalan tak kena pun dan iman tu ada, alhamdulillah, insya-Allah harapan masuk tu ada. Walaupun kena celuk juga dalam neraka pun. Waliyazabillah min zalik, tak saya celuk pun. Tapi walau kena juga harapan nak masuk tu ada. Tapi kalau ngaji fiqh, kena amalan tapi iman tak ada, harapan nak masuk tak ada. Kalau beri pilih malaikat sebenar benda tu tak boleh pilih, dia kena mengaji belaka. Kena mengaji belaka, usul fiqh apa semua tu. Tu. Habis itu. Nampak dah? Habis kat tu dulu. Padahlah. Dan firman Allah wala taqrabuz zina, tahbih juga bab farad weh. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna la laza ashrafna wa tub alayna tawbah tasilu kulla awba wassunnana awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wasa'iri fillani wa kulli zi mahabba aw jiratin aw فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عدد الحبل وآله وصحبه على تشريعه والحمد لله في الأرض والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد الخلق ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكرنا وفك أهلنا وقربات لنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما
ربنا وأصلح لنا كل الشؤون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يستمع في رضاك ولا تولنا وليا سواك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.